Dengan ini saya menjemput pula pembentang kita yang kedua, iaitu Dr. Umi Kalsum binti Mat Arifin daripada Majlis Ampang Jaya. Beliau akan membentangkan kertas pembentangan mengenai risiko kesihatan di kolam renang. Kelulusan akademik, beliau adalah graduan daripada memperoleh medical degree daripada Gajah Mada University, Yogyakarta. Pengalaman bekerja, beliau adalah Ketua Bahagian Kawalan Persekitaran Jabatan Kesihatan Alam Sekitar dan penjaja di Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Sebelum ini adalah sebagai Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Bandar dan Kesihatan di Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Sebelum beliau bekerja dengan Majlis Perbandaran Ampang Jaya, beliau adalah seorang pegawai perubatan di Pusat Darah Negara, iaitu pada tahun 2006 hingga 2008. Sebelum itu beliau adalah sebagai house officer di Hospital Kuala Lumpur. Dan itu kita jemputkan Dr. Umi untuk membuat pembentangan. Silakan. Terima kasih Dr. Hasnah selaku pengerusi majlis. Terima kasih kepada KPKT kerana sudi menerima saya, bersetuju menerima saya menjadi pembentang. Ini kali pertama saya membentangkan kertas kerja dalam persidangan. Memanglah pernah buat ceramah di banyak tempat, tapi dalam persidangan tak pernah. Jadi agak takut, rasa macam nervous. Tapi bila dengar Encik Khairil bercakap tadi, saya rasa terhibur. Kami sama-sama dari Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Rasanya kalau persembahan Encik Khairil itu menghiburkan, since saya daripada MPAJ, saya suruh dia je lah present paper saya. Okey, seperti mana yang telah kita ketahui, dalam persidangan kesihatan persekitaran biasa dibincangkan topik-topik tentang denggi, tentang anjing liar seperti yang dijelaskan Cik Khairil tadi, dan beberapa topik yang very common kita bincangkan dalam conference setiap tahun since 2012 kalau saya tak salah, Dr. Hasnah, persidangan ni. Tapi saya tengok tajuk kolam renang tak pernah lagi. So saya rasa macam nak bawa lah tajuk kolam renang. Okay. Saya tak ucap salam lagi ya. Nervous punya pasal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya sebenarnya pasal tajuk kolam renang ni saya tak begitu arif. Kalau nak tanya banyak soalan nanti, saya takut sesi soalan nanti, saya pun tak tahu nak jawab sebab saya pun tak berapa arif dalam bab kolam renang. Tapi saya pilih tajuk kolam renang ni just nak share sedikit sebanyak ilmu yang telah pun dilaksanakan di MPAJ berkaitan dengan kawalan kolam renang. Okey, secara pengenalan, boring dengar saya cakap dengan Cik Khairil tadi, Cik gelak je. Okey, secara pengenalan tafsiran kolam renang menurut undang-undang kecil, kolam renang termasuklah mana-mana kolam renang awam yang dipunyai dan diselenggara oleh majlis atau diselenggara oleh mana-mana orang yang dilantik oleh majlis, dan kolam renang persendirian. So ada dua dekat situ keyword dia, kolam renang awam, kolam renang persendirian. Okey, detail lagi tentang dua jenis kolam renang tadi. Kolam renang awam artinya kolam renang awam yang dimiliki dan diselenggara oleh majlis atau mana-mana orang yang dilantik oleh majlis. Dan kolam renang persendirian artinya kolam renang yang dimiliki oleh mana-mana orang selain majlis yang dibuka bagi kegunaan orang ramai. Bermakna kolam renang persendirian bukanlah
kolam renang kalau dalam konteks PBT untuk kawalan, dalam konteks kawalan kita tak kawal lah kolam renang persendirian yang peribadi yang tidak dibuka kepada orang awam. Dalam UK kolam renang persendirian yang dibuka kepada orang awam, itulah yang sepatutnya PBT ambil peranan untuk kawal. Tak ada seorang pun gelak sebab serius je kan. Saya ambil taksiran kolam renang berdasarkan UK. Kalau saya ambil, saya cuba tanya diri saya, kalau kita sebut pasal taksiran, kita biasa buka kamus Dewan Bahasa dan Pustaka kan. Saya buka kamus Dewan, apa maksud kolam renang? Kolam renang adalah tempat untuk berenang. Itu je. Very simple. Okay. So seperti mana yang kita ketahui, kita tahu selalu cakap berenang ni baik untuk kesihatan, elok untuk rekreasi, retention. Kalau ada masa lapang bersukan, saya pada suka-suka lasak, kita pergi berenang, enjoy dengan family, okay? Dah memang well known lah fungsi dan kebaikan rekreasi sebagai sukan, latihan kemahiran, anak-anak yang tak pandai berenang masuk kelas berenang, itulah fungsi dia. Latihan fizikal, rawatan, even boleh jadikan sebagai satu fungsi rawatan, fisioterapi. Ada juga ramai juga orang yang hobinya berenang. Dan berenang ni macam satu status elit. Oh, tak pandai berenang, macam tak elitnya, kan? Ya ke? Saya tak pandai berenang. Okey, dan status eksklusif bagi beberapa orang, contohnya macam kalau rumah ada kolam renang, nampak elit kan? Kalau nak pergi hotel yang ada kolam renang, nampak lebih elit lah. Okey, dan secara perubatan, kajian menunjukkan bahawa bila kita berenang, hampir keseluruhan otot-otot badan berfungsi, digerakkan. Jadi itu yang dikatakan sangat baik untuk kesihatan. Tak ada orang gelak lagi. Okey, ini kita tengok iklan ya. Beach pool by your doorstep, resort living lifestyle. Elit kan? So lifestyle, kondo ada kolam renang, elit, hebatlah rumah ada kolam renang. So itulah fenomena dan senario masa kini. Menjadi trend masa kini. Trend dalam bahasa Melayu trend ke? Minta maaf ya. Tak tahu trend dalam bahasa Melayu apa. Okey, sebab mula-mula saya buat slide ni dalam bahasa Inggeris, tapi saya difahamkan syarat dalam bahasa Melayu. Saya tukar, tapi ada word-word yang saya tak pandai, saya biar je lah. Okey, ni satu lagi yang saya nampak, kolam renang mudah alih. Ni tak ada dalam UK. Kolam renang mudah alih yang dibuka kepada orang ramai. Kalau ada peluang bisnes, ini salah satu daripada cabang bisnes, salah satu daripada peluang bisnes. Tak tahu nak berniaga apa, beli alat ni, boleh bawa pergi mana-mana, ada carnival, masuk. Ini saya rasa sesuatu yang kita kena concern lah, satu yang baru yang kita kena buka mata kita. Apa nak buat ni? Dalam UK tak ada pun kolam renang mudah alih yang dibuka kepada orang awam. Ramai ni. Ni bukan waktu puncak ni, kalau waktu puncak ni penuh kolam ni. Okey, isu dan masalah. Nampak ke slide? Okey, sekurang-kurangnya 36 jenis penyakit berjangkit boleh disebarkan melalui air. Itu telah dibuktikan dalam kajian lah ya. Kebiasaannya sumber jangkitan adalah dari perenang, sumber air kolam dan penggunaan bahan kimia bagi penyelenggaraan untuk rawatan air. Menurut WHO 2006. Menurut Fortis, kolam renang dan fasiliti rekreasi yang seumpamanya boleh menyebarkan banyak jenis penyakit jika tidak direka bentuk dan dibina dengan baik, tidak beroperasi dengan baik dan tidak diselenggarakan dengan baik. Maknanya isu penyelenggaraan yang boleh menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit dan bahaya kesihatan. Saya nak buat lawak tapi tak pandai macam mana Khairi bagi tips sikit. Okey, latar belakang aktiviti di MPAJ, kita cuba untuk inventorykan kolam renang di Majlis Perundang Ampang Jaya. Kita buat ni saya rasa berperingkat. Kita tak dapat lagi statistik yang sebenar sebab saya cuba untuk dapatkan data daripada bahagian COB
bangunan-bangunan yang ada kolam renang. Mereka kata mereka ada senarai bangunan, tapi mereka tidak catatkan bangunan ini ada kolam renang ke tak. So tidak menjadi concern pada mereka. Tapi bahagian kesihatan kena concern lah kan, sebab kita nak kawal kolam renang. Inventory sekarang, kolam renang persendirian yang dibuka kepada orang awam di Ampang Jaya ada 66. Tapi MPAJ tidak ada kolam renang sendiri ya. Kalau di BKL, di Selayang saya difahamkan ada, di PBT lain banyak yang ada PBT yang ada kolam renang sendiri. Okey, dasar rujukan kita undang-undang kecil. Undang-undang kecil, saya baru sedar yang dalam undang-undang kecil ada undang-undang kecil kolam renang. Sorry, tertinggal undang-undang kecil kolam renang, Majlis Pembenaran Ampang Jaya. Bila menerima tanggungjawab untuk kawal kolam renang ni, baru buka undang-undang kecil. Baru perasan dalam UUK ada undang-undang kecil kolam renang rupanya since tahun 2007. Okey, dan selain pada undang-undang kecil, kita boleh juga rujuk garis panduan rekreasi air yang selamat dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia volume 2 kolam renang dan yang seumpamanya. Okey, daripada 66 pecahan statistik, kita dapati paling banyak kolam renang di kondominium. Nampak tak? Elite Lifestyle. Kondominium je ada 58. Itu yang kita dapat sekarang. Saya rasa ada banyak lagi, tapi sebab COB tak dapat, dia tak tahu yang mana satu ada, mana satu tak ada. So kita cari sendiri. Berperingkat-peringkat, setakat ini kita dapat 58. Saya rasa ada lebih banyak ni. Rumah kelab ada 5, hotel ada 2 saja di MPAJ, dan ada 1 sekolah private lah yang ada kolam renang. Keseluruhan menjadikan 66 yang bawah pemerhatian MPAJ lah sekarang. Okey, apa yang MPAJ lakukan sejak daripada 2014, kita dah mula peka, dah mula concern pada kolam renang. Kita mula cari maklumat, kita mula bincang dan buat inventory. Sebab ada banyak lagi tugas-tugas yang digalas, bukan kolam renang je. Jadi pencarian maklumat tu nampak macam terhege-hege. Takkan setahun, 2 tahun kan? Tapi itulah, buatlah mana yang mampu. Ada orang tanya saya, nak tambah kerja ke? Tak cukup lagi dengan Denny, dengan jaga restorannya, dengan jaga anjing, dengan tikus lagi, dengan sampah bla 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 macam-macam. Tambah lagi kerja kolam renang. Tapi itu tanggungjawab nak buat macam mana. Pelan-pelan, merangkap-merangkap, buatlah juga. So inventory pelan-pelan, itulah yang saya bentangkan tadi, statistik. Tahun 2015, tahun lepas, kita cuba untuk panggil semua badan pengurusan untuk kita bincang dan kita beri taklimat. Kita panggil penceramah daripada PKD untuk beri taklimat tentang kualiti air kolam renang. Sebab apa kita panggil badan pengurusan? Sebab kita tengok statistik menunjukkan lebih banyak di kondo kan. Pada tahun ini kita mula fikir macam mana kalau data-data yang kita ada tu kita analyse. Kita analisa lah data-data yang ada. Dan kita pun kita tahu limitation kita bukan penyelidik yang profesional, yang sangat tahu garis panduan penyelidikan yang benar. So kita panggil Universiti Sains Islam Malaysia untuk membantu kita membuat analisa data yang lebih lengkap. Dan insya-Allah pada tahun 2007 kita akan dapat data lengkap daripada Universiti Sains Malaysia dengan tambahan kajian microbiology di makmal lah. Dia nak biarkan sampel-sampel positif yang kita dapat. Okey, objektif kawalan adalah actually menilai tahap kualiti, itu yang paling penting menilai tahap kualiti air kolam renang awam di kawasan Ampang Jaya. Kita gunakan parameter asas iaitu bacaan nilai pH, kekeruhan, baki klorin dan pengesanan bakteria. Pengesanan bakteria ni ada tak ada, positif negatif, itu je. Kita tak tahu bakteria apa. Kita cuma detect dengan rapid test kit, tengok negatif ke positif. Menilai keberkesanan terhadap pengurusan dan penyelenggaraan kolam renang, meningkatkan pengetahuan berkaitan risiko di kolam renang awam, menilai jenis keperluan tindakan susulan bagi mengurangkan risiko dan meningkatkan pematuhan piawaian. Bila kita dah tahu apa yang berlaku, situasi semasa yang ada, masalah yang ada di kolam renang kita, barulah kita tahu apa tindakan yang perlu kita laksanakan. Itulah penting untuk kita analisa betul-betul. Bukan hanya kita dapat data, simpan dalam fail, tapi kita tak analisa dan kita tak tahu tindakan apa yang sepatutnya kita ambil lah yang lebih tepat. Boringnya.
Saya pun boring. Khairi macam mana ni Khairi? Boring lah. Okey, kaedah kajian simple je. Kita gunakan persampling rawat mudah, convenient sampling. Saiz sampel daripada saiz populasi 66, kita dah buat sampai 38, tapi slide saya buat awal saya ambil data 36 kolam renang. Okey, ini gambar waktu pemeriksaan di tapak. Ini bersama dengan Universiti Sains Islam Malaysia juga ni. Ini kita cek in situ terus dekat situ, dekat kolam renang lah, kita cek terus. Kita tak simpan, kita tak bawa balik sampel pada penyelidikan kajian awal ni lah. Nanti 2017 kita akan bawa masuk ke makmal. Kita akan buat repeat sampel lah, second sampel. Okey, hasil kajian baki klorin daripada pemerhatian daripada pengumpulan data, kita dapati bahawa 97.3%, iaitu 30 daripada 36 kolam renang yang diambil sampel, 35 tak patuh. 35 kolam renang, 97% tidak patuh piawaian baki klorin. Terkejut saya, macam nak review data ni ke tak? Ni sulit dekat dalam meja tapi bila kita dah tahu ni, kita akan kawal dan insya-Allah tak nak jadi macam ni lagi lah. Okey, berdasarkan kajian baki klorin yang tidak mencukupi boleh menyebabkan menurunnya kemampuan menyah kuman air kolam, dan ini amat berisiko bagi pengguna untuk mendapatkan jangkitan penyakit. Menurut Atalah 2007 dan banyak lagi sebenarnya kajian yang telah dijalankan membuktikan bahawa baki klorin tak boleh terlalu rendah lah ya. Nilai optimum adalah 1 mg per liter. Ada kajian menunjuk yang berpendapat bahawa 1 hingga 3 tu memadai lah. Okey, ini graf untuk setiap sampel. Dekat sini kita tengok ada satu kolam renang yang sangat tinggi, banyaklah klorin dia, lebih daripada 3.5. Okey. Nilai pH 55.6%, tidak patuh piawaian. Signifikan juga kan, banyak kan, lebih daripada separuh tak patuh nilai pH. pH di atas 8 boleh menyebabkan perenang mengalami peradangan kulit, manakala pH kurang daripada 7 boleh menyebabkan peradangan pada mata perenang. Dan banyak lagi sebenarnya risiko-risiko kesihatan berkaitan dengan nilai pH yang tidak dipatuhi. Beberapa faktor yang boleh mempengaruhi tahap pH adalah seperti tahap kimia air kolam, kepadatan jumlah perenang dan hujan lebat. Ini ikut kajian lah. Tengok pH 7 hingga 8 yang betul-betul patuh sikit je berdasarkan graf ni. Okay, tahap kekeruhan 36% keruh melebihi 0.5 NTU. Ini adalah ikut garis panduan WHO. Kekeruhan melebihi 0.5 NTU menunjukkan kolam renang tersebut berbahaya berikutan kehadiran benda asing atau jumlah larutan terampai yang tinggi, dan boleh menjadi faktor kecederaan kepada pengguna melalui insiden seperti tertelan, memasuki rongga badan atau mencederakan mata ketika mandi di dalam kolam tersebut. WHO dan banyak lagi kajian yang seumpamanya membuktikan kekeruhan amat bahaya bagi perenang. Ujian pengesanan bakteria dalam 36 sampel 10 kolam positif bakteria. Ini yang 10 ni tadi kita akan bawa ke makmal yang akan bersama-sama dengan USIM. Kita akan cari makmal yang mungkin kita nak pergi UPM kot, ataupun makmal lain, sebab USIM dia tak ada makmal tapi dia nak bantu, dia nak bersama-sama dalam kajian ni. So nanti tengok 2017 kita tengok apa hasil daripada pembiakan bakteria pada 10 kolam renang yang positif. Hasil keputusan negatif walau bagaimanapun belum menjamin keselamatan kolam renang, sebab beberapa mikroorganisma yang sangat resisten terhadap rawatan air kolam ada beberapa organisma yang dia tak mati dengan klorin lah.
Dan tidak ada indikator spesifik yang terbaik yang dapat mengukur dan menentukan air kolam bebas daripada mikroorganisma patogen. Maknanya mungkin negatif tu bukan true negatif lah, false negatif. Itu yang kita takut lah. So maknanya kita ingat 10 je yang negatif, 10 je yang positif bakteria. Mungkin ada yang lain-lain tu ada mikroorganisme yang resisten pada klorin. Risiko kesihatan di kolam renang dapat diperolehi dari sumber najis dan bukan najis. Kita ingat daripada najis kan, bukan najis, even daripada daun, daripada pokok, daripada bunga-bunga, daripada pokok yang luruh, yang gugur masuk dalam kolam pun merupakan satu punca lah selain daripada haiwan najis, kencing tikus, itulah. Indikator mikroorganisme dari sumber najis adalah menunjukkan bahawa terdapat pencemaran najis berlaku di kolam renang. Okey, ini adalah contoh-contoh bakteria, virus, protozoa, fungus, mikroorganisme yang boleh yang commonly dijumpai di dalam air kolam renang. Yang saya merahkan ni, yang saya merahkan adalah yang boleh didapati dari najis. Okey, daripada data yang kita kumpul, setelah kita analisa, tengok banyak tak patuh kan. So maknanya kualiti air kolam renang berada di tahap yang tidak memuaskan lah. Saya ingat saya happy bawa anak-anak saya pergi kolam renang, enjoy kan. Kalau saya baca data ni terlebih awal, saya rasa saya tak galakkan anak-anak saya pergi ke kolam renang kot. Sehinggalah kita ada satu kawalan yang mantap, yang berkesan. So hal ini memberi risiko kepada kesihatan orang awam. Ini juga merupakan satu indikator bahawa pengurusan kolam renang perlu ditambah baik demi mencapai tahap kesihatan yang unggul. Ada yang dah tidur ke? Tak ada skill langsung macam Cik Khairi, pandai buat lawak. Okey, ini yang saya cakap tadi, nampak tak ada daun? Ini adalah ada orang Terengganu tak dekat sini? Ini saya ambil gambar ni, gambar saya pergi bercuti dengan family saya di Primula Beach Hotel. Dekat situ ada banyak sangat pokok kemboja. Kemboja bunga putih, kemboja bunga pink yang gugur. Even dekat dalam kolam pun banyak. So dia tarik, dia sauk sikit. Tapi ini pun merupakan satu faktor menyebabkan kekeruhan, menyebabkan bakteria, virus dan sebagainya lah. Okay, perubahan kimia air boleh terjejas akibat pelbagai kotoran atau kimia dari badan individu pengguna, malah kotoran boleh berpunca dari tumbuh-tumbuhan, bunga yang gugur masuk ke dalam kolam atau dari najis burung serta najis tikus. Nampak macam keruh kolam ni. Saya bawa anak saya mandi kat kolam ni sebab dia orang memang dah biasa kan mandi swimming pool. Kalau nampak swimming pool tak mandi, mesti dia akan marah. Mama tak nak lah, kena juga mandi. Okey, saya pun bawa juga. So happen, anak saya kena jangkitan kulit. Ni kisah benar yang saya tunjuk gambar kulit anak saya lepas mandi dekat Primula Beach Hotel. Kebetulan. Okey, yang telinga ni bukan telinga anak saya, ni saya ambil kat internet. Yang sebelah tu, gambar sebelah ni ini gambar kaki anak saya 3 hari selepas balik daripada Primula Beach Hotel. Anak saya umur 3 tahun. Dia memang ada eczema tapi tak pernah seteruk ni. Sebab mak dia doktor kan. Tak baik puji diri sendiri kan. Okay. Lawak ke? Gelak lah. Terpaksa. Tak ada idea dah buat lawak. Okay. Tapi alhamdulillah gelak juga kan walaupun terpaksa. Saya rawat kaki anak saya sebab dia eczema yang sangat kronik. Hampir setiap hari dia akan gatal, tapi terkawal dengan rawatan yang intensif, terkawal lah. Tapi selepas balik daripada Primula Beach Hotel, dia garu macam biasa. Dia garu-garu, tak adalah garu teruk sangat, tapi dia sangat cepat jadi macam ni. Dalam masa 2-3 hari dia jadi sangat teruk dan saya jadi panik.
sebab dah nampak dia punya discharge macam very infected skin disease, memang very infected eczema, keluar macam nak jadi lendir-lendir nanah. Sampai saya cakap, oh tak boleh ni, saya kena juga refer. So saya rasa macam kebetulannya sebab apa, Allah nak uji kot. Mak dia duduk tengah collect data kan. Ini kisah benar lah. Dan kakak dia, saya tak ambil gambar kat sini, kakak dia tak pernah ada eczema. Kulit memang cantik, tak macam adik dia. Kakak umur 11 tahun. Hari kedua balik daripada Primula, hari kedua dia tunjuk satu skin lesion yang agak besar dalam 1 cm ke 1 cm ke 1.5 cm lah, dia punya diameter, dah macam infected juga. Saya tanya kenapa macam ni kakak, dia kata gatal sangat dekat lengan dia, gatal sangat. Kakak garu tak adalah garu kuat-kuat sebab mama ajar jangan scratch kuat-kuat kan, tapi dia sangat cepat, dia jadi merah yang sangat cepat, bulat 1.5 cm macam tu dan infected. Itu pun saya terpaksa bagi dia rawatan lah. Dalam waktu seminggu alhamdulillah baik. Kalau saya ada makmal kat rumah, saya kaji ni bakteria apa ni kan. Okey. Satu risiko lagi adalah pengurusan kolam yang kurang efektif lah. Cuba kita tengok dalam gambar ni. Warning, no lifeguard on duty at any time. Maknanya jangan harap ada lifeguard. Ni dekat Primula, ini saya ambil gambar sendiri, dekat Primula Beach Hotel. Saya tak ambil sampel kat Ampang saja je. Tapi warning, no lifeguard on duty at any time. Adakah ini tercatat dalam UUK? Tak, dalam UUK kena ada kan lifeguard, tapi dia dah siap-siap tulis kat sini at any time. Jangan harap ada lah maksudnya. So alat untuk mengukur pH dan klorin hanyalah alat yang simple. Saya tanya daripada mana belajar? Daripada senior. Senior mana? Senior dah pencen. Macam mana letak klorin? Ambil gayung, letak dalam satu gayung, dalam 2 gayung lah dia kata. Berapa macam mana nak ukur? Ukur gayung tu lah. Gayung tu berapa banyak, macam mana tak apa, pakai gayung je. Memang senior dah ajar macam tu. Macam tu je, simple. Itu adalah kisah benar. Jangan marah ya orang Terengganu. Tapi kita je lah. Tak ada press kan kat sini. Itulah sangat sempoi. Padahal di dalam hotel. Macam mana pula dengan kondo dan juga lain-lain kolam renang yang sepatutnya hotel lebih baik kan. Okey, ini adalah borang. Ini sampel Ampang. Ini adalah borang yang digunakan oleh operator penyelenggaraan kolam di tak nampak Ceras Baru, Mukim Ampang. Simple, dia cuma check klorin, pH, itu saja. So penyelenggaraan operator kolam pun tak efektif lah. Sebab itulah kita tengok banyak ketidakpatuhan. Ini adalah bil yang dibayar kepada operator, bukan dibayar kepada operator lantik syarikat untuk buat penyelenggaraan kolam. 3 kali pemeriksaan dalam seminggu sebenarnya, tapi dalam bil ditulis 3 kali sehari. Tapi actual bila kita tanya sebenarnya berapa kerap, ini di apartment ya, di kondo, sorry. Katanya 3 kali seminggu saja, dalam bil 3 kali sehari. Berapa jumlah yang dibayar? Adalah 1,200. Mahal juga. Okey, cadangan. Setelah kita dapat data, setelah kita dapat kesimpulan, setelah kita analisa risiko, tahu kita patut buat sesuatu kan. So 3 cadangan utamalah yang kami cadangkan, iaitu yang pertama kajian lanjut lah, kajian lanjut mikroorganism yang kita akan buat nanti dengan UC. Mikroorganism patogen spesifik yang berkaitan amat diperlukan, kajian lanjutnya yang ini amat diperlukan bagi mengawal penyakit berjangkit. Ini menurut Rebo tahun 1991. Rujukan lamanya, patut ambil yang 2009 ke 10 kan. Nampak sangat bidang terjun buat slide ni.
Tindakan pencegahan perlu diambil dengan lebih efektif seperti kempen kesihatan, kawalan rutin dan penguatkuasaan. Penambahbaikan skop kawalan, pemeriksaan dan penggredan, pendaftaran dan pelesinan, memperluas kempen pendidikan kesihatan. Saya nak tanya, ada tak PBT yang lesenkan kolam renang? Dalam Dewan ni ada tak PBT yang lesen kolam renang? Tak ada. MPAG pun belum melesenkan lagi, tapi UK patutnya kita ada kuasa untuk melesen. Okey, ini saya ambil contoh dalam internet apa yang telah dibuat di luar negara. Bukan kata lesen, even mereka dah memang rutin pemeriksaan tu memang ada, dan mereka telah gradekan kolam macam kita gradekan restoran, grade A, grade B, grade C, dan mereka bagi pendidikan kepada orang awam supaya cek grade kolam renang sebelum masuk ataupun sebelum pergi ke kolam renang. Sebenarnya risiko kesihatan bukan saja untuk perenang yang terjun dalam kolam, sebenarnya risiko kesihatan turut ada bagi yang berjalan-jalan di sekitar kolam renang, sebab dia boleh ada daripada percikan air kan, pun boleh juga bukan saja masuk, tapi percikan air pun boleh berisiko. Okey, ini saya ambil contoh daripada New South Wales, Australia, yang baru saja sebenarnya start buat pendaftaran kolam renang. So ini adalah butiran-butiran pendaftaran kolam renang New South Wales agar semua pemilik kolam renang menjadi ahli dengan persatuan, sekurang-kurangnya satu keahlian pakar keselamatan air, termasuk persatuan penyelamat. Dan pemilik kolam renang hendaklah mengambil bahagian dalam kempen kolam renang selamat. Itu syarat di Australia. Kita tak ada lagi kita banyak kempen denggi kan, kempen kolam renang selamat kita tak buat lagi. Lepas ni kita buat ya. Perlu menyediakan pelan tindakan kolam renang yang efektif. Kita dah ada UUK, saya rasa kita boleh rujuk UUK dan juga garis panduan daripada WHO, dan kalau nak tambah garis panduan lengkap boleh tambah lagi lah. Dan juga di sana baru juga lagi tahun ni 29 April, syarat semua hartanah yang dijual dengan kemudahan kolam renang wajib mempunyai sijil kemahiran yang berkaitan, sijil pematuhan atau sijil ketidakpatuhan yang dikeluarkan oleh New South Wales melalui unit pendaftaran kolam renang mereka. So tu syarat lah, mungkin kita boleh tiru ataupun kita boleh buat lebih baik. Dan pendidikan kesihatan perlulah lebih dipertingkatkan. Kalau dulu kita sibuk dengan risalah denggi, memanglah kita kena sibuk sampai sekarang kan, denggi memang tak putus-putus. Selain daripada denggi, kita bolehlah buat risalah pendidikan kesihatan untuk kolam renang pula lepas ni. Kalau kita tengok papan tanda dalam slide ni nampak ada beberapa ada 9 kriteria yang perlu dipatuhi, tapi ada yang tak cukup lagi tu. Apa lagi agak-agak? Perasan tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa yang paling penting sekali yang tak ada dekat dalam papan tanda ni? Agak-agak. Mandi sebelum dan selepas. Tak ada kan? Betul tak? No lifeguard on duty. Dia dah warning kat situ. No children unattended. Rescue tube. No inflatables. Don't drink and swim. No running in pool. Swim at your own risk. No glass, no diving. Tapi tak ada mandi dan sebelum dan selepas. So inilah maksudnya, adakah informasi yang diberikan cukup? Kan, bukan sekadar kita dah ada risalah, kita dah ada papan tanda, tapi kriteria tu pun tak cukup juga. So kajian lanjut, sebenarnya banyak faktor-faktor yang boleh kita kaji, seperti selain daripada pengurusan kolam, kita boleh kaji penyelenggaraan alat penapisan, pemeriksaan rutin oleh operator yang bertauliah ada ke tidak, patuh ke tak patuh, dokumentasi yang kurang baik, apa sebab dia, jumlah kepadatan bilangan pengguna pada satu masa, itu pun mempengaruhi risiko penyakit. Semakin banyak loading, semakin banyak orang dalam kolam tu, semakin tinggilah risiko. Jadi sekarang saya dah tahu, saya cakap dengan anak-anak saya, kalau nak mandi kolam renang, kita tengok tak ada orang, kita kena datang awal-awal, lepas
Saya cuci kolam pukul 7 pagi, pukul 7.30 tu kita orang pertama yang masuk. Lepas tu bila kita tengok dah ada orang lain masuk, kita keluar. Kan, tips. Jenis kolam renang kita boleh kaji juga apa beza kolam renang awam dan kolam renang persendirian, risiko dia besar kecil kat mana kan. Tempoh masa berada dalam kolam dan sekitarnya pun berisiko juga. Macam atlet renang yang profesional biasanya perlu latihan renang melebihi 2 jam. Macam kita mungkin dah sejuk kan, pukul sejam dah keluar. Kalau atlet tak nak terpaksa latihan dengan lebih efisien, 2 jam kena berlatih. Itu pun meningkatkan risiko terjadinya jangkitan penyakit. Faktor jenis pengguna, siapa atlet, macam saya cakap tadi, pelatih renang pun kena juga sebab dia lama kan duduk situ je. Bayi dan kanak-kanak ini sistem imunisasi yang lebih rendah daripada orang dewasa lah. Dan juga kita boleh kaji tentang pengetahuan dan kesedaran pengguna maupun operator. Tak ada seorang pun gelak sebab serius sangat kan. Okey. Kajian lanjutan terhadap faktor-faktor risiko jenis macam saya tadi saya tunjuk gambar lah, tengok kepadatan kolam renang, tengok ramai sangat dekat theme park kan. Kita tengok ramai, wah meriahnya. Bila tak ramai orang, kenapa tak ramai orang? Padahal bila tak ramai orang itulah yang selamat. Okey, ini cuba tengok dekat anak panah tu. Apa agaknya yang saya cuba nak tunjukkan tapi saya tak labelkan. Apa Pampers. Mandi dengan pampers sekali. Okey. Anak siapa lah ni? Okey, ini slide yang hujung-hujung. Harapan sampai hujung tak gelap betul-betul kan? Okey. Harapan kita lah, harapan bersama, semoga dengan adanya survey, kajian dan tindakan serta perancangan yang lebih terperinci di masa akan datang akan lebih menjamin kesihatan pengguna kolam renang, kerana aktiviti berenang itu sendiri merupakan aktiviti yang menyihatkan badan. Elok-elok aktiviti yang menyihatkan badan, bila kita tak kawal dia akan jadi yang memudaratkan badan. Tak nak lah kan? Takut nanti sekarang ramai orang takut pergi kolam renang, terutama yang ada dekat dalam dewan ni kan. Tapi bila ada kontrol yang baik, semua happy je lah kan, pergi insyaAllah selamat. So okey, sekian, terima kasih. Terima kasih betul pembentangan yang disampaikan oleh Dr. Umi Kasum binti Mat Arifin daripada Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Saya rasa mungkin banyak soalan yang akan dikemukakan, kita akan kumpul pada akhir sesi ya.